Kita nak berkongsi sikit sebanyak berkenaan dengan pengalaman lalu. Walaupun saya percaya mungkin ada setengah yang agak berat untuk berkongsi pengalaman hitam. Tapi ini adalah untuk perkongsian bersama, kebaikan untuk kita bersama. Betul, yang akan memberi banyak pengajaran kepada kita dan untuk berkongsi luahan rasa mengenai dosa-dosa lampau, dosa-dosa silam yang akan dicuci. Bersama kita hari ini adalah Encik Muhammad Rizan Hassan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Sihat. Rizan Selesa kami panggil apa? Rizal juga. Okey. Rizan juga. Okey. Pasti ingat ada satu nama tu kan? Toyo lah. Dia dah malas nak sebut tadi, tapi tak apalah, kita cerita panggil Rizal lah ya. Rizal. Jumpa yang baik, nama yang indah. Okey. Rehat. Baik. Kita nak bercakap berkenaan dengan kalau dikatakan topik yang diletakkan ini tebus dosa silam. Rizan, kita tak tahu sebab kadang-kadang kita takut orang memberi pandangan yang stigma, yang negatif. Dosa kan? Kalau kita cakap dosa silam. Rizan sendiri, kehidupan Rizan bermula ketika usia yang sangat muda, 12 tahun. Ketika itu apa yang sebenarnya berlaku yang membawa Rizan terjebak dalam dunia sisi gelap ini? Dia mungkin yang semua orang akan ada dia punya sisi gelap ataupun salah laku, terutama semasa zaman remaja lagi ataupun zaman kanak-kanak. Okey. Mungkin banyak faktor lah yang mendorong, mungkin faktor kemiskinan, kesusahan hidup. Mungkin ada juga faktor macam pecahan keluarga dan sebagainya. Dan kadang-kadang apa yang berlaku dalam hidup kita tu adalah berpunca daripada hak kita sebagai seorang kanak-kanak ketika tu kita tak dapat. Jadi perasaan memendam rasa itu semakin membuak-buak dan bila kita dalam keadaan hidup susah dan sebagainya, kita jadi introvert, jadi pemalu, penakut dalam segala hal lah. Dan itu mengundang kepada keadaan orang membuli kita dan sebagainya. Jadi akhirnya rasa kebencian kepada sistem sekolah, sistem kekeluargaan, sistem masyarakat, kawan-kawan itu semakin mencabar diri untuk membuat satu tindak balas yang lebih dahsyat lagi. Dan rasa itu tertanam disebabkan keinginan mungkin kalau aku ada kuasa dan kekuatan, orang akan pandang aku tinggi dan orang akan pandang aku penghormatan yang luar biasa. Sebab Rizan mangsa buli di Ya, sekolah. menjadi mangsa buli dan kita hidup susah. Kadang ketika tu kita ada bakat contohnya bersukan tapi tak dapat sebab hanya gara-gara tak ada kasut spike, kasut sukan, tak dapat pakai sekolah macam tu lah kan. Jadi benda-benda macam ni akhirnya menyebabkan saya rasa itulah perasaan kalau kita ada kuasa dan kekuatan akan membuatkan orang pandang tinggi. Jadi pilihan yang ada ketika itu adalah jalan yang salah, kerana jalan yang baik iaitu datang sekolah hari-hari, tak ponting dan sebagainya, tetap dilihat salah. Tetap juga kena uli, tetap juga dipandang rendah dan sebagainya kan. Jadi pilihan yang ada jalan salah. Jadi siapa yang paling banyak dalam hidup ni kan ada kawan sekeliling, ada yang mencurah air, ada yang mencurah minyak. Siapa yang paling banyak menghasut ke arah yang buruk itu? Ke bermula dengan kajian sendiri masa tu walaupun masih lagi muda dan nampak ada tuju mungkin ada sini-sini yang buat perkara yang tak elok. Ada perkara ni kadang-kadang bukan saja saya lah, ramai golongan remaja belia yang bersiko di luar sana. Kalau kita tanya mereka ni bermula bermula melakukan sesuatu benda yang tidak baik itu adalah melihat kepada pengalaman orang lain. Okey, visual lah. Bila nampak keadaan rasa penghormatan, pandang orang lain tu hormat tinggi dengan cara mereka melakukan kejahatan, maka kita pun mungkin ini kita punya idol kita ataupun mentor kita ataupun orang yang kita percaya. Kita ikut. Kita kena ikut. Itu adalah perkara yang senang saya katakan asas kepada seorang remaja belia untuk terlibat dalam melakukan kerja-kerja yang tidak bermoral, tidak berfaedah. Okey, baik. Difahamkan Cik Rizan ketika selepas berhenti sekolah dan sebagainya, datang ke KL bekerja sebagai konduktor bas, tapi macam mana daripada konduktor bas tu boleh terlibat dalam sisi orang kata tu kegiatan pelacuran? Ya, mula daripada pada ketika itu
nak berubah, tapi rupanya masuk pada mulut, keluar mulut menerima, masuk mulut buaya ke, keluar mulut buaya masuk mulut harimau, tak tahu mana satu lah kan. Jadi dia terjebak kerana rasa tidak cukup dengan apa yang kita ada lah. Pada ketika tu sebenarnya tak ada dihalangan untuk saya kerja sebagai konduktor bas. Tetapi mungkin tak cukup dan sebagainya. Jadi fikir-fikir mungkin bukan masanya nak berubah lah. Sebab akan datang kita boleh berubah dan fikir macam tu. Jadi kita buat je lah. Maknanya kenal dengan siapa? Ada kawan-kawan ke? Dia sama juga dia dari segi pemerhatian. Apabila kita pergi ke Bukit Bintang ketika tu, kita tengok suasana, wah, happening macam macam cerita KL Gangster kan, segala-galanya ada, syurga yang begitu indah kan. Ya, kita daripada consider daripada luar ibu kota metropolitan yang boleh tengok rasa seronok dan sebagainya. Umur 16 masih lagi kata orang tu nak mencari sesuatu benda yang menyeronokkan kan. Masa tu rendah je lah. Ke ikut juga kawan-kawan? Ikut tentu ialah kita dalam kumpulan ni pada ketika tu, sebelum tu saya dah start lah kumpulan semasa di Johor. Jadi kita pun ada rangkaian-rangkaian ketika tu kan. Jadi kenal-kenal macam tu saya ikut. Cuma ketika tu ada yang kumpulan-kumpulan yang bersikap perkauman kan. Ada macam saya banyak kepada kumpulan yang tidak sebangsa dengan saya. Jadi mudahlah kita punya rangkaian ketika tu. Maknanya Riza daripada umur 12 tahun adalah terbabit dalam gangsterism, berkumpulan ni 16 tahun. Sepanjang berada dalam dunia itu, apa kepuasan yang dicapai? Tapi Nizam kata tak puas sebenarnya. Dapat macam mana pun tak cukup. Dia rasa gembira apabila dapat menari di atas penderitaan orang lain. Sebab rasa marah kepada segala sistem yang ada tu dah tidak boleh terkawal. Jadi bila kita tengok seseorang yang kita aniaya tu menangis, meronta, sakit, apa saja keadaan yang tidak baik pada diri dia tu kan. Jadi kita rasa keseronokan lah. Kita rasa puas. Kan? Jadi kepuasan kita, kalau tanya kepada ramai masa buli ke ataupun mereka yang terlibat dengan kumpulan-kumpulan yang tidak berfaedah ni, kepuasannya adalah apabila sebenarnya bukan penghasilan hasil-hasil contoh pau ke duit, bukan penghasil. Dia punya kepuasan adalah melihat orang yang kita aniaya tu menangis, merintih ke apa macam tu lah. Itu jadi macam satu kepuasan untuk melepaskan rasa marah tekanan hidup lah. Okey, baik. Okey, dalam jenayah ni dia mesti ada dia punya KPI. Okay, hari ni aku nak 20 orang tersiksa. Contohlah kan. Ataupun dia macam ada perancangan. Sebab jenayah ni mesti terlibat dengan perancangan kan. Walaupun dia meredah, tak ada langgar, tak ada SOP semua. Sebab dia target dia adalah untuk memastikan tadi orang tu derita. Mesti kita, okey, target tahun ni berapa, bulan ni berapa, macam mana tu. Saya selalu berkongsi pengalaman di industri, di agensi kerajaan, korporat. Saya selalu sebut buat kerja jahat ni mesti ada perancangan. Bahkan disiplin dia jauh lebih baik, lebih tinggi berbanding daripada buat kerja baik. Sebab pilihan yang ada adalah kena tangkap atau kena tembak ke, mati ke, macam tu lah kan. Jadi dia bukan saja ada KPI tertentu, tetapi elemen yang perlu ada situ adalah soal respect, soal taat kepada ketua, disiplin masa dan sebagainya. Okey, jadi elemen-elemen itu yang diambil kira dalam satu-satu kumpulan, dalam mana kita merancang sesuatu misi kan, mengutip wang perlindungan ke dan sebagainya. Itu sebenarnya yang diambil kira. Sebab bila elemen-elemen ni dipegang, penghasilan ini mesti cemerlang. Kan? Sebab tu dalam melakukan kerja-kerja tidak berfaedah ni, soal hasil tu bukan ukuran utama sebenarnya, tapi soal respect tu dan juga perancangan kerja tu yang paling penting. Sebab kita tahu kalau gagal, dia punya hukuman dia tu dia tak ada pilihan, dua tu sajalah. Kan, sama ada mati ataupun kena tangkap. Okey, baik. Tadi Rizan cakap hasil tu bukan ukurannya, tapi bagaimana kehidupan ketika terlibat dalam kongsi gelap, pelacuran dan sebagainya? Adakah hidup ketika itu mewah, dapat pendapatan lumayan?
memanglah kan, mewah, ada kuasa, ada nama kan, orang kenal kan. Makin keluar nama, makin orang petik nama, kata orang lagi strong lah kan. Tapi tanyalah mana-mana pun sama bekas-bekas banduannya apa semua kan, dia tidak akan rasa tenang semasa dia berada di dalam tu. Sebab yalah, takkan ada keluar seorang je. Nak makan pun nak keluar ramai-ramai. Malam fitrah manusia dah bertukar, malam dia dah jadi siang tidur. Sebab takut kan. Dia bukan saja takut pada, dia kena ingat tau, orang ni dia bukan saja takut pada polis, tapi dia juga takut di kalangan kawan-kawan sebelah ni. Sebab anytime akan ada kecurangan atau pembelotan je anytime boleh. Jadi kepada penonton yang bertanya, tahap mana sebenarnya kekejaman yang dibuat tadi? Saya bila sebut menari di atas penderitaan orang lain, nak tahu juga apa sebenarnya yang berlaku yang paling kejam lah yang dapat kita kongsikan. Ya. Itulah sebagai panduan kan, sebab kita dapat gambaran. Banyaklah kadang-kadang. Kalau senang cerita, kalau nak kata, orang kalau lalu sebelah saya dulu, dia tak cakap Assalamualaikum. Dia sebut Auzubillahi minasyaitanirrajim. Antaranya macam pernah kita putus telinga suku tiga, dia pecah masuk sekolah dulu kan. Benda-benda macam ni lah. Kan, mesti akan mendatangkan kesedaan kepada orang lain. Jadi kalau ingat balik, memang kata orang tu kita rasa bersalah yang amat sangat lah kan. Rizal, adik-adik berapa orang? Saya ada 6 orang adik. Semua lelaki ke ada perempuan? No, ada 4 perempuan. Rizal anak ke berapa? 2. Kedua. Masa Rizal pernah terjebak sebagai bapa ayam kan? Ketika itu bila memperdagangkan manusia, terutamanya wanita ketika itu. Ada tak Rizal terfikir bahawa kalaulah ia terjadi kepada adik ke, kakak ke, atau yang orang terdekat ketika melakukan, dia memang kita lah pada ketika tu, dan saya percaya pada semua yang pernah ada sisi gelap ataupun yang kekal lagi dengan sisi gelap hari ini, memang perasaan mesti ada. Okey, perasaan terutama rasa rasa kebimbangan terhadap ahli keluarga sendiri kan. Tapi yalah, sebab itu pilihan yang dah dibuat, dan perasaan ego ada kat situ, sama ada nak runtuhkan ataupun nak kekalkan dengan melakukan kerja-kerja tu, itu diri sendiri yang akan tentukan. Tapi perasaan memang ada. Kebimbangan, orang aniaya, orang yang rapat dengan kita tu pasti ada lah. Bahkan kadang-kadang perasaan tu sampai ke saat ini. Kan? Apabila macam contohnya macam semalam saya pergi ke area Coki contohnya kan, semalam. Jadi perasaan tu ada. Sebab kita tidak tahu siapakah yang kita aniaya satu ketika dulu kan. Hari ini mungkin dia masih lagi menyimpan perasaan tu ataupun tidak. Macam ketika di kemuncak keseronokan kan, tengok orang menderita semua tu, pernah tak terfikir macam tiba-tiba rasa bersalah ke, tiba-tiba nak teringin rasa nak mohon ampun ke? Ya, okey. Dia perasaan tu pada ketika tu, sebab masa saya cakap awal tadi, kita rasa nak kuasa dan kekuatan tu kan. Jadi memang kita tak ingat apa dah kan. Semua bila dah selepas melakukan sesuatu benda yang tidak baik, selalunya kita akan rasa alamak kan. Tak sedap lah. Tak sedap hati, tak sedap lah kan. Tapi yalah, tak ada pilihan kan. Apa pilihan yang ada kan. Cuma dia banyak bergantung pada satu pemikiran. Aku tak tahulah apa nasib aku lepas ni. Kalau baik jadi dia, jumpa orang kau jadi baik-baik lah macam tu lah. Mungkin kalau Rizal tak keberatan lah, boleh ceritakan bagaimana ketika Rizal terlibat dalam sedikit kongsi gelap pelacuran, apa modus operandi yang digunakan ketika itu? Mungkin dengan siapa dapat pelacur dan sebagainya? Dia antara yang boleh saya kongsikan, dan bahkan 4-5 tahun lepas, dan saya juga
bila dah okey sekarang ni kan, kita ada jugalah bantu polis kan untuk menangani isu-isu gangsterisme, sindiket pelacuran dan sebagainya. Apa yang saya dapat katakan antaranya adalah soal macam sekarang, kita ambil contoh sekarang zaman IT online semua kan. Antaranya adalah benda-benda yang berkaitan dengan online grooming. Pendekatan online grooming ni dulu sebenarnya dah pakai walaupun tak ada social media dan sebagainya kan. Membina kepercayaan. Okey, proses membina kepercayaan. Itu satu. Antara kedua, bagaimana mendekati kumpulan sasar yang mempunyai, keluarganya mempunyai banyak utang. Okey, ini semua benda-benda yang menjadi fokus dan sasaran. Dan sebenarnya pendekatan itu lebih mudah sekarang. Apabila contoh kalau seseorang remaja dia meluahkan perasaan marah, benci, kebengang dengan mak bapak dalam sosial media dia kan, itu adalah kumpulan sasar yang paling berisiko tinggi yang untuk kita dekati lah. Bukan saya dekati lah kan, macam kumpulan grup-grup yang nak sedikit begini sekarang ni. Maknanya target adalah golongan ataupun remaja-remaja bermasalah, kemudian remaja ni dijadikan pelacur. Dia peringkat awalnya dia bukan terus menjadikan mereka ni terlibat dengan pelacuran. Dia proses membina hubungan itu berlaku terlebih dahulu. Online grooming ni kan membina rasa percaya kepada sedikit-sedikit ini. Okey, dan dari situ ada satu istilah kita ni, kita panggil investment lah kan. Okey, melakukan investment. Dan biasanya dengan remaja sekolah ni biasanya top up lah. Kan proses top up menop up ni kan. Selalunya persentage akan terperangkap apabila mereka ni berkongsi gambar lah selalunya. Terutama yang bertudung hantar gambar free hair je. Persentage 70% confirm dapat. Bila dapat jumpa kali pertama kan, itu dah mencecah 90% dah. Kali kedua game over lah. Dunia istilah dalam kumpulan macam tu. Okey, turning point yang menjadi betul-betul turning point untuk berubah ke arah kebaikan. Dia cuba untuk berubah tu banyak kali ketika tu. Tapi tak berjaya kan. Betul saya kata mak keluar mulut imam masuk mulut buaya macam tu lah kan. Jadi sampai satu peringkat saya rasa apabila banyak peluang-peluang kedua diberikan kepada saya oleh takdir dan juga oleh orang sekeliling yang cuba nak membantu, maka saya fikir kenapa tidak saya cuba kan. Dan sebab elemen-elemen disiplin, taat, menurut perintah, dipercayai itu ada, cuma saya tak buat untuk benda yang baik kan. Terutama bab masa lah kan. Jadi bila saya cuba, rupanya baru saya tahu bahawa banyak benda yang baik yang boleh saya buat berdasarkan kekuatan dalaman yang saya ada. Tinggal nak serlahkan saja kekuatan tersebut. Jadi saya cuba membantu orang. Dan bila saya dapat bantu orang ketika tu kan, baru saya rasa seronok rupanya tolong orang ni kan. Kalau dulu aniaya orang, ni tolong orang, lagi best saya buat. Sampai sekarang macam tu. Rizan dah berumah tangga kan. Isteri boleh menerima. Maksudnya katanya isteri tak tahu sebelum kahwin tu. Selepas berkahwin baru tahu sejarah silamnya. Isteri saya seorang yang ialah memang dia tak tahu, tapi saya pernah bersama rancangan TV di TV3 ni satu ketika tu, dan ramai orang tahu, mendapat kritikan yang banyak apa semua. Menangis juga kan perempuan perasaan. Tapi alhamdulillah isteri saya yang kuat, memberi sokongan, dan ada perkara yang perlu saya jaga hati dia dan sebagainya kan. Bahkan di awal-awal perkahwinan dulu juga saya ada terlibat dengan membantu pihak berkuasa dalam mengenangani isu gadis-gadis pelacuran ni. Jadi diburu oleh banyak pihak sampai saya terpaksa pindah rumah dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni membuatkan dia rasa takut dengan diri saya dan juga sekeliling. Dan bila nak menangani macam tu, saya mendapat pandangan kawan-kawan aktivis sosial yang lain, dan mereka kata bawa isteri bersama untuk melakukan kerja-kerja sosial supaya dia lebih faham. Dan alhamdulillah hari ini isteri saya menjadi tulang belakang yang utama lah. Apabila saya terlibat dengan membantu kementerian dalam menangani program-program berkaitan dengan belia bersiko, isteri saya akan sentiasa bersama saya untuk memberi sokongan moral. Bahkan mungkin kalau ada kumpulan sasar di kalangan perempuan, dia yang akan
membantu jugalah bersama saya. Itu dia. Dan mungkin kalau isteri pada mulanya sukar untuk menerima dan sekarang boleh menerima sepenuhnya. Bagaimana pula dengan keluarga? Dia sama je lah sebenarnya, tak ada ni, cuma tak ada kata orang tu tak ada isu yang besar. Cuma kadang-kadang ni bila kita kembali bercerita tentang masa-masa yang lalu ni, mungkin akan ada kata orang tu rasa macam alamak jangan nak cerita lagi kan. Tapi bila orang dah tanya macam ni kena jawab juga kan. Tapi yelah, niat kita adalah untuk kebaikan kan. Betul. Saya cuma mengharapkan niat itu dapat disebarluaskan dan juga mendapat kata orang tu sokongan bersama. Dan saya alhamdulillah dengan perkongsian demi perkongsian, dia sekarang ni bukan ada saya seorang, ada Rizan 2.0, 3.0. Saya dah mula ramai saya punya protege yang sebenarnya sanggup duduk di tempat saya sekarang ni kan, dan saya mungkin lepas ni dah boleh bersara kan, untuk mereka juga menginspirasikan peluang kedua kepada orang lain. Bahkan Kementerian Belia dan Sukan pun bagi saya platform untuk mengajak lebih ramai yang ada sisi gelap untuk menginspirasikan golongan belia di luar sana berdasarkan mereka punya pengalaman hidup tu. Betul, bila ada pengalaman yang sama lebih mudah untuk bercerita. Ya. Untuk mudah mendapat pengajaran. Terima kasih kepada Muhammad Rizan Hassan. Terima kasih yang juga. tampil mengorbankan dirilah. Maknanya bukanlah mendedahkan keaiban, tapi lebih kepada memberikan ketukan supaya ada perubahan dalam hidup ini, insya-Allah. Dan diharapkan anda juga dapat sedikit pengajaran daripada perkongsian Encik Rizan tadi. Mungkin sebagai golongan remaja jangan mudah terpengaruh. Walaupun kita berdepan dengan situasi sukar bagaimana sekalipun, jangan sesekali terjebak dalam aktiviti sebegini.